Bismillahirrahmanirrahim. Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi manusia pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di kalangan hamba-Nya segulungan manusia yang dijadikan contoh kemuliaan dan kesempurnaan sifat manusia yang layak membawa petunjuk dari Allah dan memimpin manusia ke arah kebahagiaan mereka menurut zaman dan umat di sepanjang masa yang dikehendakinya. Allah memilih para nabi dan rasul itu dengan ilmunya yang tidak terhingga dan di bawah hidayahnya, yakni petunjuknya, dan dimuliakan mereka dengan sifat-sifat kenabian yang benar-benar melayakkan mereka menjadi imam, yakni pemimpin dalam urusan agama dan dunia. Firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam, yakni pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan dan mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka mengabdikan. Suratul Anbiya ayat 73 menunjukkan bahawa adanya rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang dilantik oleh Allah Ta'ala daripada manusia, bukan daripada malaikat, bukan daripada jin, bukan daripada makhluk yang lain. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai alam meletakkan muka bumi yang dinamakan dunia dengan kehidupan dan benda-benda yang ada kaitan di antara bumi dengan langit, ada kaitan di antara ruh dan jasad, ada kaitan di antara dunia dan akhirat. Kepada mereka yang duduk di tepi laut, yang ke laut akan merasa bagaimana berlakunya pasang surut laut, arusnya ke timur dan ke barat, mengikut peredaran bulan. Daripada 1 hari bulan sehingga 15 hari bulan, sehingga 30 hari bulan. Dan orang tua yang bercocok tanam mengira peredaran berlakunya hujan yang banyak dan sedikit mengikut gelincir dan peredaran bintang. Itu adalah dalil yang sedikit bagaimana adanya hubungan di antara bumi dengan langit. Dan Allah Ta'ala jadikan makhluknya ada yang gaib, yang kita tak nampak di alam rohani, dan ada yang nyata yang kita nampak, sama dari bergerak seperti binatang, ataupun yang jamad, yang beku seperti batu dan kayu.
Dan Tuhan jadikan manusia yang diberi kepadanya akal dan alam rohani seperti malaikat dan makhluk yang gaib, dan diberi kepadanya jasad, tubuh badan yang nampak, dan ada makan minum dan hawa nafsu macam manusia. Di mana Tuhan lantikkan manusia yang dijadikan padanya sifat rohani dan sifat jasad. Makhluk yang menghubungkan di antara bumi dan langit dengan ajaran yang dinamakan Islam. Kita tengok sendiri dalam dunia hari ini, ajaran yang dinamakan agama. Agama saja. Semayang saja. Alam rohani saja. Sehingga agama Kristian, alam rohaninya sampai padri tak boleh menikah. Nak jadikan manusia macam malaikat. Tak boleh. Akhirnya padri berzina, berliwat. Tak boleh tahan hawa nafsu dia. Ada agama yang menjadikan sami-saminya berpuasa. Siapa tak makan minum macam malaikat. Kuah kering, bohong, akhirnya curi minum makan juga. Dan ada ajaran yang dinamakan ideologi, ajaran ekonomi dan ajaran politik, yang mengatakan bahawa dunia tidak ada hubungan dengan akhirat, tak ada hubungan dengan agama, maka pakai hukum akal saja. Dan kita tengok negara-negara yang menganut ajaran komunis hancur, berkecai. Dan negara yang menganut ajaran kapitalis sedang hancur dan runtuh. Di sana ajaran Allah yang dinamakan Islam, yang merangkumi semua perkara, yang memenuhi semua kejadian yang ada dalam diri manusia. Makhluk yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk beribadat macam malaikat, untuk hidup di bumi macam binatang, tapi bukan binatang dan bukannya malaikat. Dengan ada akal, ada fikiran, dan Allah Ta'ala turunkan peraturan supaya manusia dapat menjalankan tugas dengan betul di atas muka buminya. Ada peraturan yang dinaskan dalam perkara yang manusia tak boleh capai dengan akal, dinaskan oleh Allah. Ini halal, ini haram, ini hukum qisas, ini hukum hudud. Ada perkara yang manusia boleh fikir dengan akal, Allah Ta'ala tidak naskan. Nak masuk banyak mana, nak buat pakaian warna apa, tak ada nas. Yang dinaskan halal haram, yang dinaskan wajib tutup aurat. Ada yang tak dinaskan, diserah berakal, supaya manusia boleh beramal dengan ajaran Allah dengan cara yang betul. Maka Allah melantik rasul-rasul dan nabi-nabi yang menjadi pemimpin. Pemimpin dalam bahasa Arab disebut imam. Orang Melayu imam itu imam semayang atau imam nikah. Imam makna yang duduk di hadapan, yang memimpin, yang memandu manusia bagaimana cara nak beribadat, bagaimana cara nak berkeluarga, dan bagaimana cara nak memimpin negara, sama ada berperang, berdamai, dan mengurus kehidupan mereka. Manusia yang dilantik ini dinamakan nabi-nabi dan rasul-rasul. Bermula dengan Nabi Adam alaihissalam dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dididik oleh Allah Ta'ala, ditarbiyah. Tarbiyah dengan makna dia beri ilmu dan diajar dengan perangai, dengan akhlak, dan cara beramal dengan ilmu itu, dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada adanya hari akhirat. Itulah dia nabi-nabi dan rasul-rasul yang disebut waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Suratul Anbiya ayat 23. Artinya kami telah menjadikan mereka itu, yakni nabi-nabi dan rasul-rasul, sebagai imam-imam, yakni pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, yakni dengan perintah Allah. Dan telah kami wahyukan kepada mereka, ditugaskan malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu, mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal yang baik. Amal yang baik dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan manusia, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain daripada manusia. Mendirikan sembahyang, tak lupa menyembah Allah Ta'ala dalam waktu yang ditetapkan, menunaikan zakat, mengambil sebahagian daripada harta mereka yang berada untuk dibantu mereka yang memerlukan pertolongan. Dan hanya kepada kami mereka mengabdikan. Yakni Rasul-Rasul ini menunjukkan bagaimana mereka mengabdikan diri kepada Allah dalam mendirikan sembahyang dan dalam berpolitik memerintah negara. Macam Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam, yang diberi peluang untuk memerintah negara. Itulah dia nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat yang akhir zaman ini mestilah mengikut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dipilih menjadi khalifah. Khalifah bermakna menjadi ganti pemimpin selepas wafat ataupun matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hujung khutbah, di hujung ucapannya menyatakan, "Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah, fa idza asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum." Taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Sekiranya aku tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka jangan kamu taat kepada aku. Bila mari apa-apa masalah, apa-apa perkara, maka Abu Bakar melihat Al-Quranul Karim. Sekiranya ada hukum dalam Quran, maka dia amal hukum yang ada dalam Quran. Kalau tak temu dalam Quran, ditanya para sahabat, adakah kamu yang ingat mana-mana ayat Quran yang hafal? Kerana pada masa itu Quran belum lagi ditulis dengan sepenuhnya. Kalau tak ada, maka diingat, adakah tidak amalan Nabi SAW yang dinamakan hadis? Maka ditanya, adakah di kalangan kamu yang ingat bahawa Nabi SAW beramal dan melaksanakan hukum dalam perkara ini? Bila tak bertemu, maka mereka beristihad, barulah membuat hukuman berpandukan petunjuk Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia ajaran yang dinamakan Islam. Bukannya yang diketahui oleh orang Islam pada hari ini, cukuplah dah mengucap semayang,
ada piti banyak, pergi Mekah acak-acak. Lepas tu cara hidup ikut sukalah. Ikut sukalah nak pakai apa-apa pun. Kalau itulah sahaja, mengapa Tuhan turunkan Quran 30 juzuk yang tebal, ribu-ribu ayat. Quran adalah petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang manusia akan ditanya pada hari kiamat mengikut amalan masing-masing dan kepercayaan masing-masing, adakah menepati petunjuk Allah ataupun tidak. Kalau lawan petunjuk Allah bermakna khianat. Di atas muka bumi Allah akan terimalah hukumannya pada hari akhirat kelak. Mereka, yakni nabi-nabi dan rasul-rasul itu, adalah manusia pilihan Allah, dikurniakan kebijaksanaan, ilmu, kekuatan akal, pendapat yang paling betul, kerana wajarlah mereka sebagai utusan Allah kepada makhluknya untuk menyampaikan segala ajaran dan perintahnya dan memberi amaran tentang mereka, dan balasannya seterusnya tercapailah kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasul-rasul ini dipilih oleh Allah Ta'ala, bukan dipilih oleh manusia. Setelah tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul, barulah manusia memilih pemimpin-pemimpin mereka. Pilih pemimpin ini yang ikut nabi dan rasul, yang ikut ajaran nabi dan rasul. Di mana disebut dalam hadis, diperingatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, barang siapa yang memilih pemimpinnya kerana hartanya, kerana duitnya, kerana bakanya, anak beranaknya, bangsanya, bukan kerana amanah agamanya, maka khianat terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut di dalam hadis, menunjukkan bagaimana tanggungjawab amanah mengikut ajaran Nabi dan Rasul. Kenabian dan kerasulan itu adalah kurnia Allah kepada hamba-Nya yang dipilih, bukannya dengan usaha supaya dilantik menjadi Rasul, seperti bermujahadah dengan ibadat, bertakwa dan lain-lain. Allah sahajalah yang memilih sesiapa yang dikehendakinya menjadi Rasul. Dilantik menjadi Rasul ini ditentukan oleh Allah. Kalau orang tu dah ibadat kuat macam mana sekalipun, Tuhan tak lantik dia, tak boleh jadi Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala tetapkan siapa yang jadi Nabi dan Rasul dengan kejadian manusia dengan sifat-sifat yang sempurna untuk menjadi contoh kepada orang lain, bukan dengan dibentuk oleh manusia sendiri. Di sinilah hikmatnya dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, di tengah Mekah, tengah bumi yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada sekolah, tak ada universiti, tidak ada ahli kitab. Dilahirkan dalam keadaan buta huruf, tapi seorang yang paling cerdik, paling bijak, paling kuat ingatannya, paling baik akhlaknya, diturunkan Quran. Dan ingat apa yang diturunkan itu 30 juzuk. Dan beramal dengannya dengan dipelihara oleh Allah, dan Quran dijadikan mukjizat petunjuk. Manusia tak boleh lawan. Sama ada tak boleh lawan Quran ataupun tak boleh lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilantik menjadi pemimpin seluruh manusia. Orang lain boleh jadi pemimpin sekadar tempat dia saja, kawasan dia saja. Nak jadi pemimpin seluruh dunia tak mampu. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan saudara terbaiklah. Tak boleh. Itu istimewa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanyalah bertanggungjawab
untuk membawa ajaran dia saja. Di mana bumi tempat kita berpijak, di situlah bumi kita beramal dengan ajarannya. Kenabian, firman Allah Ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Artinya Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Suratul An'am ayat 124. Firman Allah Ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, innallaha sami'un basir. Artinya Allah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Suratul Hajj ayat 75. Firman Allah Ta'ala, yaqtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Artinya Allah menentukan rahmat kenabian kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Surah Al-Imran ayat 74. Ada rasul-rasul yang ditentukan untuk umat masing-masing di zaman dia. Zaman dia saja. Untuk umat dia saja. Kadang-kadang Allah Ta'ala lantik di satu negeri sampai 3 orang rasul dalam surah Yasin. Ada dilantik 2 orang rasul, Nabi Musa dan Nabi Harun. Dilantik bertalu-talu rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Dan dilantik rasul untuk seluruh dunia, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang dilantik ini ditentukan oleh Allah mengikut tugas masing-masing, dan dipilih oleh Allah mengikut kemampuan manusia di zaman masing-masing, sehinggalah berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menentukan utusan di kalangan malaikat, Jibril ditugaskan membawa wahyi. Malaikat lain tak boleh bawa wahyi, Jibril saja. Malaikat lain menjadi pembantu-pembantu saja. Begitulah manusia yang dilantik menjadi rasul ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tak boleh jadi rasul di atas muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berfirman kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi khalifah, makhluk yang mengganti aku untuk menjalankan hukum aku di atas muka bumi. Kata malaikat, adakah engkau nak jadikan makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan melakukan kerosakan? Padahal kami, wahai Tuhan, sentiasa memuji dan memuja-Mu, bertasbih, bertahmid dan beribadat. Mengapa tak lantik kami? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Mu tak boleh, wahai malaikat. Mu tak tahu apa tugas di bumi. Tugasmu di langit, tugasmu di alam rohani saja. Di bumi pun tugasmu terhad saja. Yang layak bertugas di bumi ialah manusia. Maka Allah melantik nabi-nabi dan rasul-rasul di kalangan manusia sahaja, bukan di kalangan malaikat dan jin, yang boleh menjalankan tugas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan acuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrim bai'il hadir lil badi wa talaqqi ar-rukban wal bai' ala bai' akhihi wal khitbati ala khitbatihi illa an ya'dana aw yarud. Bab menyatakan haram menjual oleh penduduk bandar kepada penduduk darat ataupun meminta rombongan yang membawa barang, dan haram menjual di atas jualan saudaranya, yakni membeli di atas beli saudaranya, sama juga, dan meminang di atas pinangan malaikat setelah mendapat izin ataupun ditolak. Dalam bab ini dinyatakan hadis-hadis tentang pergaulan kita di kalangan sesama manusia yang diajar oleh Nabi SAW. Sama ada dalam berekonomi, bermuamalat, ataupun dalam kita berkeluarga, bernikah kahwin di antara satu sama lain. Supaya wujudnya satu masyarakat yang baik, masyarakat yang adil, yang berkasih sayang dan bertolong menolong di antara satu sama lain. An Anas radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa menjual oleh penduduk setempat, di tempat berlakunya pasaran, kebiasaannya di bandar, kepada penduduk darat pembekal, sama ada petani ataupun nelayan, orang ke laut, sekalipun ia adalah saudara, sebapak dan seibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksudkan di sini? Maksudnya menjadi orang tengah dengan tujuan untuk memainkan harga. Kita pitah tengah jalan daripada orang ke laut kepada yang membeli ikan, daripada orang yang bertanam dengan orang yang membeli untuk menggunakannya. Kita pitah tengah jalan untuk mempermainkan harga, sehingga berlakunya jualan daripada orang yang menghasilkan laut dan menghasilkan pertanian, yang tidak boleh membebaskan diri dia daripada kemiskinan, kemudian menjual dengan harga yang mahal yang menyusahkan orang ramai, sehingga nak beli barang tak cukup pitih dengan sebab kenaikan harga barang. Barang lebih mahal daripada gaji dia. Ini bila adanya orang tengah yang mempermainkan jualan harga barang, pitah di tengah dengan maknanya. Orang darat bawa barang, bawa sayur, kita pitah tengah jalan, kita ambil, beli dulu. Beli dengan harga yang tak sepadan, jual pula dengan orang yang membeli dengan harga yang terlalu mahal, tak sepadan juga. Akhirnya menimbulkan keluh kesah di dalam masyarakat. Orang yang menghasilkan barangan boleh pitih tak cukup makan. Orang yang membeli pula nak beli tak cukup pitih. Ini timbul dalam keadaan tidak seimbang di dalam masyarakat, yang boleh menimbulkan keluh kesah, tidak menimbulkan masyarakat manusia yang bertolong menolong di antara satu sama lain. Inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang berlaku dalam masyarakat kapitalis. Islam berbeza juga dengan komunis. Komunis nak sekat kekayaan orang. Itu komunis. Kononnya nak tolong orang miskin.
Kapitalis pula beri bebas orang mencari kekayaan dengan sebanyak-banyaknya. Dua-dua ni tak boleh berlaku. Maka Islam adalah agama yang wasatiyah, yang tengah antara, untuk mewujudkan satu masyarakat yang adil. Di antara mereka yang menghasilkan barang, mereka yang menjual, dan mereka yang mengguna, supaya berpatutan dan betul menolong di antara satu sama lain. Ini maksud hadis ini. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya bukan saja bab sembahyang, termasuklah bab ekonomi. Siapa yang boleh mengawal? Yang boleh mengawalnya kerajaan. Yang mana Nabi menjadi kerajaan. Nabi memimpin kerajaan. Nabi bersabda ni pada masa di Madinah, ketika Nabi menjadi ketua negara. Kerana berlaku di kalangan sahabat-sahabat dia, orang yang kerja demikian. Yang jadi orang tengah. Tidak salah jadi orang tengah, tapi jangan zalim. Jangan zalim. Menzalimi orang kelaut, menzalimi orang cocok tak. Dan menzalimi orang yang membeli. Orang yang mengguna. Nak kaya kita seorang, nak senang kita seorang, itu tak boleh. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya kami telah jadikan kamu seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Kenal mengenal di antara satu sama lain. Orang ni kenal, orang ni kenal, orang ni bangsa ni kenal, bangsa ni kenal, bangsa ni. Yang boleh mengatur ni semua Islam. Lain pada Islam tak boleh atur. Pasal apa? Kerana dalam Islam ni ada dosa dan pahala. Dalam agama lain tak ada dosa dan pahala. Kadang-kadang sama tak kenal punya agama juga. Kerana tak sedar dosa dan pahala. Di mana hadis ni menyebut tentang dosa dan pahala. Hadis yang kedua, wa an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatalaqaw as-sala' hatta yuhbata biha ila al-aswaq, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, sabda Rasulullah SAW, jangan kamu menemui memintas barangan di tengah jalan, sehingga barang itu diletakkan di pasar-pasarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang tak nak letak barang, bayar dah pitah nak jual ke orang lain pula ni. Nak ambil utuh, nak gambar harga utuh banyak-banyak, nak menyusahkan orang. Hadis yang ketiga, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatalaqaw ar-rukban wa la yabi' hajirun libadin, faqala lahu Tawus, ma yabi'u hajirun libadin, qala la yakunu lahu samsaran, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu memintas rombongan yang membawa dagangan, dan janganlah menjual oleh yang ada di tempat kepada orang darat. Orang yang ada di tempat ambil barang jual ke orang darat pula. Orang darat beli mahal pula daripada orang yang bandar pula. Ini berlaku. Jadi celaru habis masyarakat. Kata Tawus, iaitu Tawusul Yamani, seorang alim tabi'in, makna jangan menjual oleh yang ada setempat kepada mereka yang ada di kawasan pendalaman. Janganlah kamu menjadi orang tengah. Orang tengah yang zalim. Maksudnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memanglah
Kadang-kadang mereka yang duduk patah beli ikan mahal pada duduk darat. Ini berlaku. Mereka yang duduk di Kuala Berang beli sayur mahal pada duduk Kuala Terengganu. Ini tidak seimbang di dalam masyarakat. Tak betul. Kerana apa? Kerana adanya fitnah memintah tadi. Orang duduk di Terengganu sebagai contohnya beli ikan mahal pada orang duduk Kuala Lumpur. Padahal tak ada orang laut di Kuala Lumpur tu. Ini maksudnya orang bandar jual ke orang darat. Bukan orang darat jual ke orang bandar. Jadi balik selaru. Inilah yang maksud dalam hadis ini. Iaitulah wujudnya orang tengah. Yang mengendalikan perniagaan. Kadang-kadang kerajaan pula meniaga. Kerajaan buat badan dia dengan tujuan untuk nak sekat orang tengah. Kerajaan pula tak ada iman. Bila kerajaan tak ada iman pula, dia meniaga teruk pada orang tengah lagi pula. Jadi punah ekonomi di dalam negara. Ini puncanya kerana agama suku, politik suku, ekonomi suku, agama suku. Kita pisahkan agama dengan politik, pisahkan agama dengan ekonomi. Pisahkan agama dengan cara hidup. Padahal semua urusan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin wa la tanajashu wa la yabi'a ar-rajulu ala bay'i akhihi wa la yakhtib ala khitbati akhihi ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش والتصرية متفق عليه. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya telah melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menjual oleh orang bandar terhadap orang darat secara orang tengah tadi sudah diterangkan. Dan jangan tanajash. Tanajah ni wak lolok nak beli. Kita pakak dengan kawan kita berlakon. Kita tukang jual, suruh kawan kita beli. Kita pun mari beli. Obat ke Allah, saya makan obat ni baik sungguh. Makan baik selalu. Beli 10 botol depan. Padahal kita pasang kawan kita suruh beli. Ini tanah ajus. Untuk tipu. Guna orang untuk beli barang kita depan orang. Supaya orang lain beli juga. Ini kerja tanah ajus untuk menipu. Dilarang oleh Nabi SAW. Kalau boleh hutang duit haram, hutang itu. Tak berkat perniagaannya. Jangan jual seorang di atas jual saudaranya. Sayang kita tak tengah jual lagi. Jual harga sekian-sekian. Kita pun pitah sayang kita. Aku nak jual murah lagi depanmu. Lari kat orang tu beli hak mu jual murah lagi. Depan-depan. Depan-depan. Itu tidak boleh. Sama lah juga beli. Ada orang nak beli barang. Beli, kerja pitah, nak beli mahal lagi. Nak sekat kawan kita beli. Ini kerja yang diharamkan oleh Islam. Kalau kita tu kan jual dia macam tu, jangan jual. Walaupun orang nak beli, mahal lagi depan kita. Ini tak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan jangan meminang di atas pinangan saudaranya. Saudara kita nak pinang seorang perempuan, kita pitah pinang pula. Itu tak boleh, haram. Sehingga tak jadi pinangan dia ataupun minta izin dia. Berunding. Baru dibenarkan oleh syarak. Dan jangan perempuan minta menceraikan saudaranya. Untuk dapat ke dia, kepentingan dia. Tidak boleh. Orang puang pula. Suruh cerai. Seorang lelaki cerai isteri dia kerana kepentingan dia. Ini tak boleh.
Mengikut satu riwayat yang lain, bahawa Rasulullah SAW telah melarang daripada memintas barangan. Sudah diterangkan jadi orang tengah. Ataupun orang yang berhijrah ke bandar terhadap orang darat. Jadi orang tengah yang disebut tadi. Dan jangan mensyarat oleh perempuan supaya mentolak saudaranya. Kalau nak kahwin dengan dia, kena cerai. Baru dia kahwin dengan dia. Itu tak boleh. Dia haram oleh syarat. Ataupun menambahkan harga jualan di atas jualan saudaranya. Menambahkan harga jualan di atas jualan saudaranya kerana dia nak beli, dia pitah. Dan melarang daripada najas. Najas ni dia sudah diterangkan tadi, wak lolok nak beli. Supaya nak tarik orang beli. Nak menggalakkan orang berlakon untuk beli. Ini tak boleh. Dan membiarkan susu di dalam lapuk. Nak jual binatang. Binatang yang orang nak beli lembu susu. Sengaja kita tak purah susu. Sabar bekok. Lapuk susu tu nak suara kata lembu ni susu sangat. Padahal kita tak purah. Tujuan nak tipu. Hanya tak boleh termasuk dalam kerja menipu. Untuk menarik orang membeli dengan cara menipu. Semua dilarang oleh Nabi SAW. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala la yabi'u ba'dukum ala ba'i ba'd wa la yakhtibu ala khitbati akhi illa ayyadana lah an ya'dana lah, muttafaqun alaih, wa hadha lafzu Muslim. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW melarang setengah kamu menjual di atas jualan setengah yang lain, iaitulah tindang harga tadi, dan jangan meminang di atas pinangan saudaranya malaikat dengan izinnya. Sudah diterangkan. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu akhul mu'min fala yahillu li mu'minin an yabta'a ala bai'i akhihi wa la yakhtib ala khitbati akhihi hatta yadhara, rawahu Muslim. Dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang beriman menjadi saudara kepada seorang yang beriman yang lain, maka tidak halal bagi seorang yang beriman membeli di atas jualan saudaranya, iaitulah dengan menindangkan harga. Nak jual mahal, nak jual murah lagi, ataupun nak beli mahal lagi. Dan janganlah meminang di atas pinangan saudaranya sehingga dia meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Mengapa tujuan disebut hadis banyak benda hak tulis ni? Tujuannya menunjukkan hadis ni hadis sahih. Diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Bukan seorang para sahabat saja. Kalau meriwayatkan seorang dinamakan hadis ahad. Hadisnya tak kuat. Kalau ramai sahabat meriwayatkan hadis yang sama, maka dinamakan hadis mutawatir. Yang sahih lagi mutawatir. Di mana mengengkarkan hadis mutawatir jadi kafir. Kalau mengengkarkan hadis ahad tak jadi kafir. Kerana hadis itu tak kuat. Seorang saja. Kalau hadis itu hadis mutawatir, hadis yang menghalalkan, yang mengharamkan. Hadis ini mutawatir. Yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Maka tak boleh dinafikan sekali. Kerana hadis ini terlalu kuat. Didengari oleh banyak orang para sahabat. Bukan seorang sahabat saja. Itu tujuannya disebut hadis yang sama dalam satu bab. Wallahu a'lam. Ayat berapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna an ya'dha'na hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturja'u lahu ukhra. Maksudnya, dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid. Jika kamu menaruh syok terhadap tempoh edah mereka, maka edahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga edah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh edahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan ingatlah sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada kamu. Dan ingatlah sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani edahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka pada tempat tinggal itu dengan tujuan kamu hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan bermesyuaratlah di antara kamu dalam hal menyusunya dengan cara yang baik. Dan sebaliknya jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukan anak itu untuknya. Dan hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Dan Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan, hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Ayat yang dibaca ini masih lagi berkait dengan hukum perceraian yang berkait dengan edah. Setelah diterangkan dalam ayat yang terdahulu, edah perempuan yang ada haid setelah bercerai, maka ayat-ayat ini menerangkan tentang edah perempuan yang tidak ada haid. Sama ada kerana dia putus haid kerana sudah tua usianya, ataupun kerana dia tidak ada haid, belum sampai umur haid, ataupun jenis perempuan yang tidak ada haid, ataupun perempuan yang mengandung.
wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Dan perempuan-perempuan yang putus asa daripada haid di kalangan isteri-isteri kamu yang ditolakkan itu, jika kamu ragu, maka eddahnya ialah 3 bulan. Eddah perempuan yang putus haid ialah 3 bulan. Wallahi lam yahidna, dan begitu juga perempuan yang tidak ada tahid, kerana tak cukup umur haid, dia dah kahwin dan diceraikan. Begitu juga perempuan yang tak ada tahid langsung, maka eddahnya ialah 3 bulan. Barulah dia boleh kahwin. Hikmahnya supaya ditentukan anak, kalau mengandung anak siapa, bagi menentukan nafkah dan menentukan pesaka. Itu hikmahnya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang mengandung pula, yang mengandung, maka eddahnya ialah dengan dia melahirkan kandungannya. Dia melahirkan kandungan, itu eddah perempuan yang mengandung. Senang saja, iaitulah bila dia melahirkan kandungan. Ambillah eddahnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, patuh hukum Allah dalam perkara eddah yang ditetapkan. Menentukan eddah ni terpulang kepada benarnya hati masing-masing. Boleh tipu eddah ni, tapi hendaklah bertakwa kepada Allah dalam menentukan eddah ni. Jangan tipu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Nak kahwin nak dah tak eddah, bahang dah menikah dah. Sama ada pihak lelaki ataupun perempuan. Jangan bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala jadikan urusannya mudah pada kamu kalau kamu bertakwa. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah dia perintah Allah yang dia turunkan kepada kamu. Wa man yattaqillah, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepadanya, ikut perintahnya, meninggalkan larangannya, yukaffir anhu sayyiatihi, maka dikafaratkan, dihapuskan, diampunkan dosa-dosanya. Kita kena ingat bahawa kita ikut hukum Allah ni dapat pahala. Pahala ni bukan sahaja sembahyang, puasa, termasuklah dalam perkara perkahwinan, dalam perkara kitaat, dalam masalah eddah ini dapat pahala yang besar. Apa lagi perkara ni kita boleh tipu senang, dia orang tak tahu. Tetapi kita patuh pada hukum eddah ni kerana kita takut pada Allah Ta'ala. Maka sangat besar pahalanya. Bukan saja dapat pahala, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa. Wa yu'zim lahu ajra, dan dia besarkan kepadanya pahalanya. Mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka itu, yakni perempuan-perempuan itu, di tempat tinggal. Bila dalam eddah letakkan dia di tempat-tempat. Kita bercerah dalam eddah. Kalau eddah yang tidak bain, yang bukan 3 tolak, 1 tolak saja, ini tak ada khilaf kalangan ulama. Jangan halal daripada rumah, tak boleh, haram. Orang lelaki tak apa duduk 2 rumah, orang perempuan tak boleh. Kalau kita bercerai, kena ada tempat dia. Min wujdikum, sekadar kemampuan yang ada pada kamu. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Jangan kamu melakukan sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka untuk menyusahkan perempuan-perempuan itu.
Ini perintah Allah pada orang lelaki. Jangan menyusahkan mereka. Adapun yang ditolak dengan tolak bain, 3 tolak. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama. Ada 3 kaul. Mengikut mazhab Malik dan mazhab Syafi'i, dalam masa iddah diwajibkan tempat tinggal dan diwajibkan nafkah. Diwajibkan tempat tinggal, tidak diwajibkan nafkah. Nafkah tak wajib, tempat tinggal saja. Itu mengikut pendapat Malik dan Syafi'i. Mengikut pendapat Imam Hanafi, wajib dua-dua. Kena beri kepada tempat tinggal dan nafkah dalam masa iddah. Mengikut Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Thur, tak wajib dua-dua. Bila sudah talak bain, habislah tanggungjawabnya. Sebab timbul khilaf ini kerana Imam Ahmad bin Hanbal berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Riwayat Fatimah bint Umais yang kita baca dalam tafsir yang lalu, bagaimana dia telah ditolak oleh suami dengan talak bain dan dia minta hak tempat tinggal. Hak tempat tinggal. Maka Nabi menafikan kerana tolak itu tolak bain. Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini. Adapun Imam Malik dan Syafi'i mengambil jalan tengah, biar duduk tempat tinggal, nafkah tak wajib. Abu Hanifah kata wajib dua-dua dalam masa iddah. Itu khilaf ulama. Terpulanglah kepada kebijaksanaan kita dalam mengendalikan urusan. Wa in kunna ulati hamlin, jika sekiranya perempuan itu dalam keadaan mengandung, yang disedaikan itu dalam keadaan mengandung, fa'amfiqu alaihinna, maka beri nafkah pada mereka, hatta yadha'na hamlahun, sehingga dia melahirkan anaknya. Beri nafkah sehingga dia melahirkan anaknya. Ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Sama ada yang tolak ada iddah, yang tolak bain, 1, 2, ataupun yang tolak 3. Kalau perempuan dalam keadaan mengandung, maka hendaklah beri nafkah dalam masa mengandung, dan nafkah anak tetap diwajibkan. Itu tak dinafikan. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurhun, setelah dia melahirkan anak dan menyusukan anak itu, beri belanja kepada perempuan itu sebagai upah dia menjaga anak kita walaupun kita sudah bercerai. Anak tu anak kita juga. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan bermesyuarat di kalangan kamu dengan cara yang baik. Tuhan kata, bermesyuaratlah kamu dengan cara yang baik. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan para ulama. Siapa yang wajib tentang susuan anak ini? Walaupun mak kena menyusu anak, tapi tanggungjawab menyusu anak ini siapa? Jaga anak. Terdapat perbincangan di kalangan para ulama dalam perkara ini. Ada ulama yang mengatakan itu tanggungjawab isteri menyusu anak dia. Kerana memanglah dia kena jaga, dia kena menyusu, tok lelaki tak ada menyusu. Mengikut Abu Hanifah, tanggungjawab ayah dia, walaupun mak menyusu. Maka Abu Hanifah kata tanggungjawab ayah tetap wajib, kena beri upah belanja menyusu itu. Setengah ulama pula mengatakan wajib atas kedua-duanya sekali. Itu perbincangan ulama dalam perkara ini. Wa in ta'asartum fasaturji'u lahu ukhra, jika sekiranya perempuan itu tak boleh menyusu dengan sebab tak ada susu ataupun seumpamanya, maka carilah yang boleh menyusu dia. Zaman dulu beri upah perempuan menyusu. Zaman ni boleh beli susu, ada jual susu pula zaman sekarang.
Liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Hendaklah membelanja oleh orang yang berada mengikut kemampuannya. Di mana perbelanjaan diberi mengikut kemampuan seseorang. Orang yang kaya mengikut kemampuan kayanya, orang yang miskin mengikut kemampuan miskinnya. Jangan kita paksa dalam perkara ini. Mengikut kemampuan masing-masing. Dan jangan melarikan diri tanggungjawab. Ada pula orang lelaki buat lolok dakwah. Buat lolok tak ada peti. Itu tak boleh. Tuhan tahu berdosa. Tidak boleh. Tuhan tahu kemampuan kita secara mana. Walaupun Tuhan kata berilah mengikut kemampuan masing-masing. Kemampuan ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Jangan kita ada kemampuan setelah bercerai tak beri nafkah. Maka pikulah tanggungjawabnya dalam kubur. Pikulah tanggungjawabnya bila hari kiamat kelak. Ingat baik-baik. Jangan mudah dalam perkara ini. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Sesiapa yang ditakdirkan rezeki dia susah, maka berilah mengikut apa yang Tuhan kurniakan kepadanya. Tuhan kurnia kemampuan dia banyak mana, berilah sekadar kemampuan yang ada padanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang melainkan apa yang menjadi kemampuan kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Ta'ala akan jadikan selepas kepayahan itu kesenangan. Kalau orang itu susah, dia tuna tanggungjawab dia dengan baik, Allah Ta'ala akan tolong dia, beri rezeki pada dia. Adalah rezekinya. Itu janji daripada Allah Ta'ala. Kalau orang tu menipu, ingat-ingat, dia menipu. Padahal dia senang, dia menipu, jaga. Tak berkat rezeki dia. Kalau banyak pun tak berkat. Tak mendatang kebaikan dunia dan akhirat. Kalau dia tuna tanggungjawab dengan baik, ada keberkatan kepada rezekinya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.